buat sama-sama dengan students. So that cikgu boleh pastikanlah kamu betul-betul jawab. Okay. Jadi macam untuk minggu lepas, kita sebenarnya dah belajar dah tentang 12.1 ni. Tapi hari ni cikgu akan buat sama-sama dengan kamu. Okay, sebab tu kamu semua ada tak buku nilam buku B ni? Kita akan buat sama-sama. Okay, cikgu akan tunggu sampai kamu siap. Lepas tu baru cikgu boleh pergi next subtopik yang seterusnya. Suara cikgu jelas tak? Dengar Hello? cikgu. Dengar Okey, kalau tak dengar ke, kalau ada dengung ke, kamu bagi tahu Okey. So jadi hari tu kita dah belajar ni kan, proses pengumpulan, perorganisasian dan pewakilan data serta pentafsiran pewakilan data. Okey, jadi sebenarnya kita dah sampai cartapai kan pada hari Jumaat lepas. Okey, tapi hari ni cikgu terpaksa ulang semula sebab tak ada orang yang hantar latihan. Okay, bila tak ada orang hantar latihan tu macam menunjukkan kamu tak faham. Jadi Puan Zabidah kata perlu buat bersama-sama pelajar. Okay, so jadi kita nak buat latihan yang ni dalam buku kamu tu, muka surat 70. Okay, tapi cikgu akan, semua orang ada tak buku ni? Boleh ambil tak dulu? Siapa yang ada ni, tolong ambil dulu buku kamu ni. Cikgu buku A ke B? Buku B. Buku B yang warna hijau tu. Okey, semua orang ambil dulu buku dia. Kita nak buat sama-sama. So nanti by the end of the class, kamu siap. So cikgu pun boleh ambil markah terus. Okey. Cikgu bagi kamu 2 minit. Pergi ambil buku. Okey, yang lain ni. Ko Ziao Chia. Buku B ya? Yes, buku B. Okey. Semua orang dah bersedia? Itu buku seberapa cikgu? 70 buku B. Okey, semua orang dah ada buku, dah ada pensel. Pensel ke pen, bolehlah. Okey. Kuan Jin Wei, do you have your book with you? Chong Kin Yan, do you have your book with you? So Kok Kyung, do you have book with you now? Have, teacher. Okay, good. Okay, Kishore, do you have your books now with you? Yes, teacher. Okay, Moi Lianzi, do you have your book with you now? Praveen, do you have your book with you now? Have, teacher. Okay, good. Puteri Aisyah. Okay, make sure you have your book. Aisyah, cikgu. And then siapa ni? Itu Faiz. Oh, Faiz. Okay, Faiz, do you have your book now with you? Tan Yik Sheng, do you have your book with you now? Bawah ni siapa ni? Yes, teacher. Okay, good. Okay, this one. Chinese writing ni. Siapa ya? Cikgu tak boleh baca, tak pandai baca ni. Okay, sekejap cikgu tengok kod dia ada tulis. Oh, Siah Kiong E. Siah Kiong E, do you have your book with you now? Okay. Okay, so yes, okay. So kita nak buat latihan yang ni. Okay, by the end of the class semua orang siap. Okay, tapi sebelum cikgu nak minta kamu masukkan data ni, cikgu ingatkan semula. Okay, jadi ni kita dah belajar dah sebenarnya minggu lepas. Tapi cikgu akan ulang semula ya. Okay, jadi sebelum ni cikgu dah ajar dah. Tapi cikgu ulang, data ialah maklumat yang kamu dapat hasil daripada pemerhatian ataupun interview. Okay, kamu akan dapat maklumat tu kita namakan data. Data ni ada 2 jenis. Satu kita namakan data kategori. Okay, lagi satu kita namakan dia data numerik. Okay, one is kategori, another one is numeric. Apa itu data kategori? Data kategori dia mengukur ciri-ciri sesuatu yang kita tak boleh ukur. Okey, maksudnya dia tidak ada angka. Okey, contohnya seperti jantina. Jantina dia contohnya perempuan dan lelaki. Tak ada nombor. Okey, warna kereta contohnya merah,
ataupun biru, hitam, dia tak ada warna, kan? Okey, perisa gula-gula. Contohnya manis, okey, masam. Ini pun tak ada nombor. Bila tidak ada nombor, no number. Bila tak ada nombor, kita panggil dia data kategori. Okey. So, lagi satu pula. Okey, sebaliknya ialah, sekejap ya. Sebaliknya. Okey. Lagi satu ialah data numerik. Okey, data numerik ialah data yang boleh diukur dan dia ada angka. Maksudnya angka tu numbers lah. Okey, contohnya buku yang dibaca seminggu. Mungkin 2, 3, 5. Okey. Tinggi pemain badminton. Maybe 178, 168. Itu numbers. Okey. Ataupun masa bersenam. 20 minit. Okey. Ataupun 1 jam. Okey. Dia ada numbers. Bila ada numbers, kita panggil dia data numerik. Okay. Kalau tak ada number, kita panggil dia data kategori. Okay. Clear? Are you clear enough? Okay. So, kalau clear, kita nak buat latihan. Okay. So, kita sama-sama. Kita buat sama-sama. Okay. Okay. Klasifikasikan data berikut kepada data kategori dan data numerik. Okay. So, yang pertama. Bilangan pen. Bilangan. Okey, kalau bilangan, ada numbers tak? Ko Ziao Chow, ada numbers tak kalau bilangan? Yes, betul. Tan Yi Sheng dah jawab. Okey, bila bilangan ada numbers, okey, maksudnya ini ialah data numerik. Okey. Sekejap ya. Kenapa cikgu punya... Okay, so yang pertama ni ialah data numerik. Alamak, can you see my writing? Terlalu... Siapa pula yang main cikgu punya ni? Okay. Okay, so yang pertama ni data numerik sebab dia ada number. Okay, kamu pun tulis. Kamu tulis. Tulis dekat dalam buku kamu. So by the end of this class, kamu punya latihan dalam buku pun selesai. Cikgu pun boleh ambil markah. Okey, tengok nombor 2. Masa yang diperlukan untuk mandi. Masa. Masa tu biasa 1 jam, 2 jam, 30 minit, 15 minit. Right? Okay, so kalau masa. Okay, what do you think? Kuan Jin Wei. Masa, data numerik atau data kategori? Kuan Jin Wei, can you answer me? Masa. Kategori. Okay, yes. Data numerik sebab dia ada number. Okay, kamu pun tulis dekat buku ya. Okay, kemudian yang ketiga, kebolehan melukis. Kebolehan melukis ni dia sama ada ya ataupun tidak, kan? Dia ada number tak? Okey. Tak ada. Yes. So, Kok Kiong. So, bila tak ada number, kita namakan dia data kategori. Okey. Macam itulah cara nak buat dia. Okey, kemudian D. Okey, sekejap Okey, kemudian yang seterusnya. Warna. Warna merah, warna hitam, warna coklat, warna pink. Okey, Pravin. Warna. Data numerik atau data kategori? Pravin? Pravin, warna. Warna tu dia tak ada number. Dia warna merah, warna biru. Kan? Okey, so dia ialah data, yes. Tan Yi Sheng dah jawab lagi. Okey, warna ialah data kategori. Kamu tulis tulis dalam buku. Okey, seterusnya E. Panjang. 1 meter, 2 meter, 1.5 meter. Okey, selain tu siapa lagi yang ada dekat sini?
Yes. Tanjit Sheng. Betul Cikgu nak tanya orang yang tak pernah jawab ni. Tanjit Sheng bagus. Asyik jawab je. Bagus. Okay. Mui Lian Yi. Okay. Mui Lian Yi. Panjang. Panjang ada number tak panjang? 1 meter, 1,5 meter. Yes, Tanjit Sheng nak jawab. Okay, Tanjit Sheng. Yes. Okay, Tanjit Sheng. Panjang seekor. Yes. Okay, panjang ada number. Contohnya 1 meter ke ataupun 1,5 meter ke. Jadi dia ialah data numerik. Okay. Okay, bilangan pelanggan di restoran setiap hari. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang. Okay, Tanjit Sheng. Bilangan pelanggan. Data numerik ke data kategori? Yes. Okay, Tanjit Sheng pun. Yes. Okay, Faiz pun dah jawab. Yes, correct. Bila pelanggan ada number, dia ialah data numerik. Okay. Kemudian yang seterusnya. Okey, bagus. Ko Ziao Chow pun dah jawab. Okey, kumpulan darah. Kumpulan darah ni ada 4 je. AB dan O. Dia tidak ada number. Okey So Kok Kiong nak jawab. Category. Yes, betul. Yes, pandai semua orang. Yes, Jana ni betul. Faiz betul. Betul Okay, so jawapan dia kategori. Okay, last kali. Pendapatan bulanan. Pendapatan 1,000, 2,000, 3,000. Okay, siapa nak jawab? Data? Yes. Numerik. Yes, correct. So Kok Kiong dengan Tanjit Sheng. Yes, Faiz pun jawab betul. So data numerik. Okey, semua orang dah siap dah siap nanti kamu ambil gambar nantilah. Nanti dah habis kelab. Ambil gambar hantar kat cikgu. Cikgu pun boleh cakap. Budak-budak ni semua dah siap. Okey. Sorry. Okey, so seterusnya. Latihan yang seterusnya. Okey, so latihan seterusnya dia mengenai membina jadual kekerapan. Okey, cikgu ulang juga lagi sikit. Cikgu dah ajar sebenarnya hari Jumaat hari tu Okey, jadi selepas kita klasifikasikan data tadi kepada data kategori dan juga data numerik, seterusnya kita kena bina jadual kekerapan. Okey, jadi kekerapan itu apa? Kekerapan ialah bilangan kali maklumat itu muncul dalam satu data. Jadi untuk buat kekerapan kita biasa guna gundalan. Tanda gundalan tu kalau 1 buat 1, 2, 3, 4, 5 kamu kena cross. Ini nama gundalan. Okey, kemudian nanti dalam soalan kadang-kadang dia akan kata data tidak terkumpul. Okey, kalau data tidak terkumpul dia ialah data mentah. Data mentah tu, okey cikgu tunjuk sikit data mentah tu macam ni. Dia belum kumpulkan lagi, bersepah lagi. Ini nama data tak terkumpul. Okey, so daripada data tak terkumpul, kita akan bina jadual kekerapan. Okey, so latihan muka surat 70 itu yang bawah dia. Okey, cikgu terpaksa macam padam-padam macam ni sebab pada buku cikgu dia ada jawapan. Cikgu tak ada buku macam kamu yang kosong tu Okey, jadi kalau cikgu laju sangat kamu boleh stopkan cikgu ya. Okey, data berikut menunjukkan saiz kasut yang dipakai oleh murid tingkatan 1 alfa. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Kalau kamu boleh buat ni maksudnya kamu dapat TP2. Okey, so cikgu tunjukkan satu. Okey, nanti yang lain kamu buat. Okey, contoh kat sini kamu pun tengok. Ada saiz 9, 8, 7, paling besar 9. Paling kecil 6. Okey, so kamu pun perlu buat jadual macam ni. Okey, so jadualnya apa tajuk dia? Ni saiz kasut. Okey, saiz kasut. Kamu pun buat jadual. Yang pertama sekali tajuknya saiz kasut. Okey, kemudian kotak yang kedua namanya ialah gundalan. Gundalan tadi yang cikgu cakap macam ni. Kamu kena buat macam ni tu. Okey. Okey, kemudian sebelah gundalan kena ada kekerapan.
Okay. So, cikgu nak semua orang tolong buat dulu. Buat dulu jadual ni. Semua orang buat jadual. Ada tiga apa ni? 3 ruang. Yang pertama namanya saiz kasut. Yang kedua gundalan. Yang ketiga kekerapan. Kemudian jangan lupa bawah sekali mesti ada jumlah. Semua orang ada pembaris tak? Okay, tolong ambil pembaris, ambil pensel, sama-sama buat jadual ini. Okey, nanti kalau dah siap jadual, okey, kita akan kira sama-sama. Okey, sekarang semua orang buat jadual ini. Okey. Okey, come on. Berapa minit boleh buat jadual ni? 1 minit cukup tak? Okey, semua orang ada ni pembaris Chong Kin Yan, ada pembaris tak dengan pensel? Chong Kin Yan, are you there? Janani ada pembaris dengan pensel, boleh buat jadual ni? Semua orang buat jadual ni sekarang? Yes, okey ada, bagus. Okey, Goh Kai Yao. Okey, Goh ada tak pembaris? Boleh buat ni sekarang? Test. Dengar ke suara cikgu? Ada. Cikgu cakap seorang-seorang. Okey, 1 minit. Semua orang tolong buat. Yes, okey. Go pun ada pembaris. Okey, semua orang buat jadual ni. Okey, buat jadual ni. Yes, ada. Bagus. Kishori ada pembaris ada? Ada cikgu. Bagus. Okey, buat ni sekarang Okey. So, semua orang dah siap dah? Okey, kemudian kena kira. Kamu pun cari. Okey. Kalau nak senang, kamu buat je terus daripada atas. Contoh yang pertama ni 9 kan? Okey. Tak kena pula. Okey, kamu terus kira. Okey, 9. Siapa ni? Okey. Terus buat 9 ada 1. Okey, 8 ada 1. 9 lagi. 1 lagi. 7 ada 2. 7 ada 2. 8. Okey. Kamu buat je dia berturutan supaya kamu tak tertinggal. Memang boleh kamu nak kira biasa kan. Tapi macam ni cikgu rasa lagi proper lah. Supaya kamu tak tertinggal. 7. 1, 2. 7 lagi 2. Okey. Kemudian 9 ada 2. 1, 2, 8. 9 lagi. Okey, nampak? Bila 5 je kita cross. Okey. Okey, 8 pun lagi 1 ialah 5 kan? Kita cross. Okey. 7. 7 ada 2. 7, 2, 1, 2. Okey, 8 lagi sekali. 7 lagi nampak. Bila dah 4, kali yang kelima kena cross. Okey, 8 ada 2. 1, 2. 6. Baru muncul 6 6, 1 je. Okey, 7 ada 2. Okey, 8. Okey. Mesti buat macam ni. Okey, so that kamu tak akan tertinggal satu pun bacaan dia. Okey, so itu gundalan. Gundalan mesti buat macam ni. Okey, kemudian kekerapan ialah kamu kira semula. Okey, 6 ada 1 je. Okey, tulis 1. Okey, 7 kalau dah cross macam ni, 5. Yes, betul Tan Yik Sheng. It's 12. Betul, 12. Okey, untuk 8, yes. 9 tak? 9 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kira betul-betul. Yes. Okey. Kemudian yang bawah ni 5. Okey. Then kamu kena jumlahkan semula. Okey. 9, 1, 10. 15, 17. So 7, 1 ialah 27. Okey. So dekat sini pun kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 3, 27. Semua sekali ada 27 data. Okey, kamu pun kira. Kalau betul balik dapat 27, maksudnya betul lah ni. InsyaAllah betul lah kamu punya
data yang kamu baca ni. Seandainya kamu kira-kira kat sini tiba-tiba 25. So kamu kena cari balik. Mana yang kamu tertinggal. Okey, cikgu laju sangat ke? Kamu dapat tak ni? Semua orang dah siap dah dia punya jadual kekerapan? Okay, semua orang dah siap? Okay, Tan Yik Sheng cakap dah siap. Yes, Janani pun dah siap. Okay, so kita nak pergi yang seterusnya. Okay, good. Okay, okay, good. Okay, so kita pergi seterusnya. Okay, jadi tadi, okay, minggu lepas tu mula-mula kita belajar pasal data, jenis data. Kemudian kita dah bina jadual kekerapan. Seterusnya kita nak mewakilkan data ini dalam bentuk grafik. Bentuk grafik yang Allah, sekejap tak cantik cikgu buat ni. Dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Jadi perwakilan ini dia ada 5 jenis carta yang kamu boleh buat. Iaitu yang pertama namanya carta palang, yang kedua carta pie, yang ketiga graf garis, yang keempat plot titik, yang kelima plot batang dan daun. Okey, sebenarnya minggu lepas kita dah sampai carta pi. Okey, tapi kita tak buat latihan sama-sama. Okey, so sekarang kita nak pergi muka surat 71 pula. Okey, so cikgu ulang sikit macam mana kita nak bina carta palang. Okey, carta palang ialah perwakilan data yang gunakan palang. Nama pun carta palang, so dia gunakan palang untuk mewakili data. Jadi carta palang ni sesuai kalau kita nak buat perbandingan antara kategori. Carta palang ada 2 jenis, satu mendata, satu menegak. Okey, maksud carta yang mendata tu dia macam ni. Okey, macam ni. Itu mendata. Okey, kalau yang menegak tu cartanya macam ni. Okey. Sorry lah, singit cikgu punya carta ni. Okay, sekejap. Cikgu tegakkan dia. Okey. Macam tu Okey, sekejap. Ni pun sengit sekejap. Cikgu tegakkan dia. Macam tu. Okey. Sama ada dia mendata atau menegak. Okey, jadi macam mana kita nak lukis ni? Okey, first kali kamu mesti lukis paksi. Lukis paksi, mengufuk dan mencancang. Okey, mengufuk macam ni. Ni mencancang. Okey. Kemudian pilih salah satu paksi, kemudian tandakan skala. Biasanya kat sinilah skala. Okey. Kemudian yang lagi satu tu labelkan juga paksi dia dengan data. Kemudian kita pun lukislah kan. Okey. Kemudian jangan lupa last sekali kena buat tajuk. Okey. Tapi cikgu nak ingatkan jarak. Okey. Jarak antara ni dengan besar palang ni mesti sama. Okey, macam yang cikgu tulis ni kan gunakan layout ni. Ini ialah cikgu lukis tak tegak lah. Sekejap Okay, sekejap cikgu cuba guna ni. Kan ni tegak sikit. Macam tu kan. Okey, so bila kamu nak lukis palang tu dia mesti ni. Okey, contoh ni kan 5 kan. Sebelah sini pun mesti kita ambil saiz yang sama. Ni, jarak dengan saiz palang itu mesti sama. Okey, itu keyword. Mesti kena ingat Okey, so kita pun nak buatlah ni Sama kan dalam buku kamu kan? Cikgu scan buku ni tapi tak nampak sangat lah. Okey, so praktik 12.1 dalam suatu tinjauan, keputusan yang diperoleh bagi makanan kegemaran murid di kantin sekolah ditunjukkan dalam jadual di bawah. Bina satu carta palang untuk mewakili data dan justifikasikan kesesuaian perwakilan tersebut. Okey, perhatikan dia ada 2 dia punya soalan dia. Yang pertama, kamu kena bina carta palang. Yang kedua, kamu kena justifikasikan. Okey, kalau kamu dapat buat ni, kamu akan dapat TP3. Okey, so first kali kita kena bina kamu punya skala dia. Okey, dia punya ni paksi dia kena bina paksi. Okey, so kamu pun tengok. Okey,
macam mana kita nak pilih skala berapa kita nak tulis, kita tengok pada kekerapan. Ada 7, 11, 6, 3, 6. Okay, so sesuai kalau kita buat jarak dia 2, 2, 2. Okay, so yang biasanya dekat paksi Y biasanya nombor. Okay, dekat paksi X biasanya dia punya kategorinya. Okay. Okay, jadi kamu pun bina lah. Okay, sekejap cikgu ambil garisan. Garisan yang ni. Okay, ni. Kecilkan sikit. Okay. Okay. Boleh tak kena tepat. Okay, semua orang boleh lukis dengan cikgu? Okay. Kemudian dah lukis dia punya paksi dia, kena buat skala. Boleh Semua orang boleh lukis Okey, skala dia pula. Bawah ni sifar. Okay, cikgu cakap tadi setiap kotak ni kita wakilkan dia sebagai satu. Sebab besar kan kamu punya ruang kat bawah tu kan. Jadi ni selang 2 kotak maksudnya nilai dia 2. Semua orang pun buat 2, 4 kita guna sifir 2. 6, 8, 10, 12. Okey. So bagus lagi kalau terus kamu tulis. Apa benda ni? Apa yang 2, 4, 6, 8 ni? Ialah bilangan murid. Tulis. Bilangan murid. Okey. Kemudian ni, makanan apa yang menjadi kegemaran itu? Okey, jadi cikgu cakap tadi, selang kamu tu mesti sama besar dengan apa palang yang kamu nak tulis. Okey. Cikgu rasa cikgu nak besar. Sekejap. Kan dah tak boleh pula. Sekejap sekejap. Sekejap cikgu nak alihkan dia ke atas sikit. Okay, besarkan sikit. Okay, so yang pertama ni nasi lemak. Okay, kamu tulis cantik dekat sini. Nasi lemak. Okay, kita tu pergi kat bawah ni je lah macam tu Macam tak muat cikgu nak tulis kamu tulis bawah ni. Nasi lemak. Pen cikgu ni besar. So cikgu buat dia sengit. Kamu buat macam ni Okay. Nasi lemak. Apa tulisan cikgu ni? Okay, so nombor 2 ialah nasi goreng. Okay, kamu tulis cantik Cikgu pakai pen ni susah sikit. Nasi goreng. Okay, yang ketiga mi goreng. Tulis. Mi goreng. Okey, yang keempat mi kari. Tulis. Mi kari. Okey, yang ketiga roti je. Tulislah roti. Okey? Boleh Okey, kemudian kita nak tulis pula kekerapan dia. Okey, so kalau kamu kena guna pembaris lah. Kalau cikgu boleh guna ni saja. Sekejap cikgu ambil. Not this one. This one. Okay. Bagus kalau kamu guna pensel lah sebab takutlah kamu tulis-tulis salah kan. Okay, nasi lemak 7. Okay, 7. Jadi kita tahu kat sini kosong. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berada di antara 6 dengan 8. So kamu lukislah kat sini.
Macam tu. Pastikan kamu lukis tu kemas. Okey. Kemudian nasi goreng. Nasi goreng 11. Okey. So tahun ni 10, 11. 11 ada kat sini lah. Lukis cantik-cantik. Paling kemas sekali. Paling cantik di dunia 11. Kemudian mi goreng 6. Okey, 6 kat sini lah. Betul-betul kat sini 6. Okey, mi kari 3 je. So 0, 1, 2, 3. 3 kat situ. 3 dekat sini. Okey, kemudian roti. Roti 6. Sinilah. Okey, so 6. Okey. Dah siap ke belum carta palang kita ni? Belum. Sebab apa? Ni belum tulis lagi ni. Okey, pastikan dua-dua ada tulis. So kat bawah ni belum kan? Tulis tajuknya ialah jenis makanan. Okey. Kemudian tajuk besar dia. Apa benda pula tajuk besar dia ni kan? Sekarang ni tengah cerita pasal apa? Jenis makanan. So tulislah tajuk dia jenis makanan. Jenis makanan kegemaran di kantin sekolah. Itu tajuk dia. Kalau nak apa ni? Nak garis pun boleh. Gariskan tajuk dia. Okey. Dah habis ke? Dah habis ke ni? Belum. Sebab tadi dalam soalan dia minta kita justifikasi. Okey, justifikasi tu ialah kenapa kamu rasa carta palang ini sesuai digunakan untuk buat perbandingan jenis makanan kegemaran ini. Okey, so kamu pun kena tulis. Justifikasi ni mesti tulis. Susah sikit kat bawah nak tulis. Okay. So, cikgu rasa cikgu kena guna ni je lah. Lebih banyak dia tak cantik pula tulisan cikgu. Okay. Okay, bawah tu kamu tulis. 40. Cuba. Carta. Sekejap okay, boleh. So, sangat ni. Okay, sekejap kamu tulis je tau. Cikgu pakai 40. Boleh lah. Okay, tulis kenapa dia sesuai. Kamu boleh cakap carta palang ini sesuai digunakan untuk. So sangat pula ni. Size okey untuk membandingkan bilangan murid dengan jenis makanan kegemaran yang berbeza. Okey? Macam tu. Tak nampak pula Macam mana nak naikkan ni? Okey. Macam tu. Okey? Dapat tak? Semua orang dah siap dah carta palang dia? Tan Yik Sheng? Siap dah carta palang kamu? Okey, good job. Janani pun dah siap. Dah tulis dah ni. Dia punya justifikasi sekali ni kena tulis tau. Justifikasi ni pun ada markah ni. Okey, justifikasi ni biasanya memang kena cakap dia sesuai lah. Kenapa carta palang ni sesuai. Okey, jadi kamu kena cakap lah. Sebab ini ialah perbandingan makanan kegemaran. Okey, so kamu pun tulis sesuai untuk apa? Untuk membandingkan. Membandingkan apa? Tengok balik dekat dalam soalan tadi. Dia cakap ialah bilangan murid.
Okey, bilangan murid lah. Dengan apa? Dengan jenis makanan. Macam tu cara kita nak buat justifikasi. Justifikasi ni ada markah. Okey, markah yang lain apa? Kamu punya ada tak tajuk? Ada tak tulis skala kamu ni tak apa ni sama tak? Tak kalau kamu buat 0, 1, 3, 5, tak boleh lah. Dia tak sekata kan. Okey, so kalau kamu dapat lukis macam ni, bolehlah kamu dapat TP3. Okey. Okey, ini carta palang kalau membandingkan satu kategori. Okey. Okey, cikgu teruskan ya. Yang lain, Pravin dah siap belum? Kamu punya carta palang? Dah cikgu. Sudah Okey, sudah cikgu pergi soalan yang seterusnya. Okey. So, ini muka surat 72 kat sebelah Okey, jadual berikut menunjukkan harga bagi 4 jenis pakej percutian semasa hari biasa. Sekarang ni dia ada 2 kategori dia. Okey, hari biasa. Sekejap. Okey. Apa tak boleh conteng? Ya, hari biasa dengan musim cuti. Dia ada 2 kategori. So, kita boleh buat carta palang berganda ni Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data. Dia ada 2 set data pula. Untuk dan justifikasikan kesesuaian. First, kamu kena bina carta palang. Yang kedua, kita kena justifikasikan. Okay, so kalau kamu boleh buat ini, kamu akan dapat TP3. Okay. So, pakej percutiannya ada 4 lah. Indonesia, Thailand, Vietnam dan juga China. Okay, so dia ada harga biasa dengan harga cuti. Okay, biasanya harga hari biasa ni dia murah sikit lah berbanding dengan hari cuti. Okay, so kalau dekat dalam periksa kamu tak bawa warna, apa yang kamu boleh buat ialah kamu boleh lorekkan. Contohnya harga biasa tu kamu tak lorekkan, musim cuti kamu lorekkan. Macam tu. Kan? Ini pun boleh. Boleh diterima dekat dalam periksa. Yang penting kamu kena bezakan dua-dua kategori ni. Kamu boleh bezakan. Okey? Ataupun satu kategori tu kamu nak buat macam ada bintang-bintang. Pun boleh juga. Satu lagi tu kamu nak buat garis ke bawah. Pun boleh juga. Okey, so sekarang ni dia dah bagi kita jadual kekerapan. Okay, cuma kita nak lukis saja kan. Okey, jadi tadi macam cikgu cakap, saiz palang itu mesti sama dengan saiz jarak. Okey, so kalau macam ni tadi, palang dia satu kan, satu kotak ni, so jarak dia pun satu. Okey, so sebab dekat sebelah ni, kita nak bina 2 palang. Jadi jaraknya pun kena ada 2 kotak. Okey? Okey. So yang pertama sekali, sebab kamu belum ada kan palang ni kan, kamu kena lukis palang dululah. Okey, lukis palang. Okey. Lukis dulu palang dia ni. Sekejap. Besarkan sikit. Okey, lukis palang. Cikgu punya dah ada kan, senang Kamu kena lukis. Lukis sama-sama dengan cikgu. Okey, lepas tu harga dia daripada yang paling kecil sekali, tengok. Paling kecil harga dia ada 2,000 kan? Paling kecil 2,000, paling besar 3,750. Okey. So kalau kamu nak buat sela dia 50, panjang sangat nanti kamu punya jadual kan. So cikgu cadangkan sela dia ialah 500. Macam ni. Okey. So paling bawah ni jangan lupa tulis sifar. Okey, so tiap-tiap satu ni kamu buat. Beza dia ialah 500. Okey. So, sifar 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000. Pastikan yang paling atas ni lebih besar dari yang paling besar ni. Lebih sikit tak apa.
Okey, kemudian yang bawah tu ambil yang first lah, Indonesia. Kamu pun tulis Indonesia, Thailand, Vietnam, China. Okey. Kemudian jangan lupa pada, oh dah ada dah cikgu tulis kat sini. Okey, pada palang tu tajuk dia. Pada paksi tajuk dia. Okey, yang pertama ni harga. Sebab dia ada dua kan. Harga musim cuti dengan harga hari biasa. So kamu pun buat harga unit dia RM. Okey, yang bawah ni ialah package percutian. Okey, sebab dia ada dua, kamu kena buat petunjuk dekat tepi ni. Okey, maksudnya kalau harga biasa, kamu buat mungkin dalam dia tak ada apa-apa, kosong je. Pada musim cuti mungkin ada garis-garis macam ni. Okey, cikgu laju sangat ke? Kamu dapat tak? Okey. Okey, jadi yang pertama, hari biasa Indonesia 2000. Tengok start daripada kotak yang ketiga. Okey, sebab apa? Okey, sebab kita nak buat nanti dia dua kotak. Satu yang harga biasa, satu musim cuti. Okey. Kemudian, okey. Kalau kamu nak buat terus pun boleh Okey, kalau musim cuti 2,500 dekat atas ni. Okey. Okey, kemudian Thailand 2,500. Okey, kat sini tengok betul-betul. Thailand 2,500. Okey. Buat palang dia. Okey, kemudian musim cuti 3,000. Sini tengok betul-betul 3,000. Okey, kat sini. Okey, Vietnam 2,750. Macam mana nak buat Okey, jadi nak tengok ni, satu kotak ini beza dia ialah 500. Okey, sekarang dia ada 750. Okey, so kita boleh apa ni, dalam satu kotak yang kecil ni, okey, kita boleh bezakan dia 250. So 2,000, okey, sini. Okey, kalau separuh dia, sekejap cikgu lukis, tak apalah. Cikgu tulis kat tepi ni. Okey, jadi setiap satu tu, okey, sekejap. Cikgu nak buat garis tegak. Okey. Jadi tiap-tiap satu tu tadi, okey. Kan dia 500 kan? 500 ni 1,500 kan? 1,000. Okey. So dekat tengah-tengah dia ni. Separuh lah. Okey, 500 bahagi 2 ialah 250. So 500 tambah 250 ialah 750. Okey, so bila 2,750 dia ialah kamu buat dia dekat tengah-tengah kotak. Okey, sebab beza dia kalau kat bawah ni 250 sifar. Okey, kalau 250 buat tengah-tengah yang bawah tu. Tapi sekarang dia antara ni lah, antara dua ni. Sebab dia 2,750 maksudnya antara 2,500 dengan 3,000. So kamu kena lukis dia di tengah-tengah. Okey, sebab beza dia ni 500, separuh dia ialah 250. Boleh Okey. Yang ini. Okey, so 2,750 kat sini lah. Ni di tengah-tengah. Okey. Okey, seterusnya 3,750. Okey, so dia di antara 3,500 dengan 4,000. Dekat tengah-tengah ni. Macam tu. Okey.
Okey, seterusnya pula China. 3,000. Oh, 3,000 kat sini lah. Senang. Okey. Kemudian sama dengan sebelah ni. 3,750. Okey, macam cikgu boleh buat color kan? Macam kamu kalau pakai pensel, cikgu kata kamu boleh lorekkan. Contoh macam ni tadi, kalau kamu nak lorekkan, kita lorekkan lah. Maksudnya yang musim cuti ni, kamu lorekkan dia. Untuk membezakan kedua-dua kategori tu. Okay, kalau kamu tak ada color kan, sebab bukan hari-hari kamu ada seni kan, kamu bawa kan. Jadi gunakan apa yang ada. Uh-uh. Okay, macam tu. Okay, boleh? Semua orang dah siap dah carta palang dia? Tajuk dia apa? Oh, Janani dah siap lah. Okay, so tajuk dia ialah pakej percutian. Oh, Tan Yik Sheng pun dah siap. Okay, pakej percutian. Okey, jangan lupa yang kedua kena justifikasikan. Okey, justifikasikan ni sebab nak tulis kan. Cikgu pakai ni je lah. Berapa tadi Cikgu pakai saiz berapa tadi? 32 kan. Okey. Yes, Pravin. Nak tanya cikgu apa? Oh, dah cikgu. Okey. Okey, so jangan lupa justifikasikan dekat bawah tu kamu kena tulis kenapa. Cikgu. Yeah, okay, good job. Okay, so kita tulislah kenapa carta palang berpasangan ini sesuai. Ini nama dia carta palang berpasangan. Allah, cikgu salah eja. Carta palang berpasangan. Cikgu rasa nak kena padam lah ni. Okey, lepas tu ni dah tak boleh. Okey, sekejap cikgu tulis balik semula lah Okey. Carta palang berpasangan ini sesuai digunakan untuk membandingkan harga bagi pakej percutian bagi hari biasa dan musim cuti. Macam tu. Okay, ini dia punya justifikasi. Okay, semua orang dah siap dengan dia punya justifikasi? Dah terlebih 1.32. Okay. Nak terus lagi ni carta ni macam banyak pula ni. Okay, so maksudnya hari ni kita dah sampai tapi tadi cikgu start 1.40 kan? Okay, kita boleh teruskan. Kita tengok sikit lagi carta pai. Ada nak tanya tak tentang carta palang berpasangan ni? Ada nak tanya? Semua orang? Cikgu nanti cikgu. Okay, tak ada tanya Okay, kita pergi lagi sikit je lagi sikit. Lagi beberapa minit lagi Okay, carta pai pula. Carta pai itu apa? Carta pai pun sebenarnya cikgu dah ajar dah. Cikgu dah ajar dah hari tu. Okay, so carta pai ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor bagi sebuah bulatan untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan data. Jadi setiap sektor tu kita kena kira berdasarkan kekerapan data. So kita kena cari sudut, kena lukis, kena label dan juga kena tulis tajuk.
Okey, so ini dalam buku kamu. Jadual di bawah menunjukkan kelab yang disertai oleh sekumpulan murid. Bina satu cartapai untuk mewakili data dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Kalau boleh buat ni, maksudnya kamu boleh dapat TP3. Ya? Okey, jadi langkah pertama kamu kena cari dulu, kena cari dulu pecahan sektornya. Okey, so macam mana nak cari kita tahu. Okey, so dalam soalan ni dia dah terus kasih dia punya kekerapan 15, 50, 30, 25, 20, 40. Okey, so kamu kena lukiskan dia dalam jadual. Okey, semua orang tulis jadual ni. Yang pertama ni mesti ada tulis tajuk dia kelab. Kelab. Kemudian yang kedua bilangan murid. Yang pertama ni lah. Okey, kemudian bilangan murid. Okey, yang kedua pecahan bulatan. Okey, kemudian yang keempat kamu perlu tulis sudut sektor. Okey. Cikgu rasa ni kena besarkan sikit lah. Kau tak nampak pula. Okey. Kita kira dulu Okey, so pecahan bulatan mula-mula kena ambil semua ni. 15 tambah dengan 50 tambah dengan 30 tambah 25 tambah 40. Okey. Siapa ada kalkulator? Sekejap Cikgu pun ada kalkulator. Tu kalkulator cikgu. Okey, 15 tambah 50 tambah 30 tambah 25 tambah 20 tambah 40. 180. Okey, so jadi jumlah ini ialah jumlah ini ialah 180. Okey, so pecahan tadi ni, setiap satu ni semua kamu perkan dengan 180. 15 per 180, 50 per 180. Mana datang 180 tadi? Ni, jumlah ni tadi 15 tambah 50, 30, 25, 20, 40 ialah 180. Jadi semua kamu buat pecahan dia. Selepas kita dapat pecahan dia, kamu kena cari sudut sektor. Okey, kita salin balik 15 per dengan 180 sebab kita tahu bulatan ialah 360 darab dengan 360 darjah. Okey. Jadi macam biasalah ini kita boleh kecilkan. Okey, kalau tak pandai nak kecilkan, ambil lagi kalkulator tadi. Kalau manalah tahu kan, takut kamu kira salah ke. Boleh. 15 bahagi 180 darab 360. Kamu akan dapat jawapan dia 30. Buatlah. 30 darjah. Okey, sama. Yang lain pun sama. 50 bahagi 180 darab 360. 360. Okey. Ada orang nak tanya ke? Semua orang senyap je. Tahulah. Ya, cikgu. Dapat Okey, yang seterusnya ni 60. Cikgu terus bagilah jawapan dia Ini kamu akan dapat 50 darjah, 40 darjah, 80 darjah. Okey. Okey everyone, kamu semua dah tulis dah ni? Sama macam cikgu ni? Dah tulis dah dia punya jawapan dia ni? Dah, Janani kata dah siap dah dia punya jawapan dia. Okey. So, dia tak ikut pula. Dia tak ikut dah pula. Okey. Dia tak ikut
Sekejap Okey, tak apa kamu dah ada ni kan? Okey, cikgu pergi sebelah untuk buat. Okey, so seterusnya macam mana? Ni cikgu akan buat cepat-cepat ni. Okey, macam mana nak bina dia? Kamu kena ada tools iaitu ni. Okey, ini. Ni. Okey. So, mula-mula buat dulu. Lebih kurang lah. 4 pun okey lah So, mula-mula buat dulu bulatan. Okey. So, dekat sini kan tadi kan? Oops. Okey, bulatan Okey. Lepas tu kamu pun ambil lah jangka. Ambil protector kamu. Okey, letak dekat tengah-tengah tu. Okey. Letak kat tengah-tengah. Dia tak nak ikut pula. Okey, Okey, kemudian yang pertama tadi kelab sign ialah 30. So kamu pun tengok kat sini. Okey, 30. Buat dulu satu garis dekat kosong tadi 30, kosong, 10, 20, 30. Oh, dekat sini. 30 darjah. Nampak? Cikgu pakai ni senang lah cikgu nak lukis. Kamu kena guna protektor. Okey, 30, lepas tu kamu tandakan dekat tepi ni, lepas tu kamu garis. Okey, kemudian kelab matematik 100. Kamu pusingkan tadi, jadikan pula dekat sebelah garis yang kamu dah tulis tadi, sebagai kosong pula. Okey, kemudian tengok, 100 dekat mana ya? Kosong, 100 ialah kat sini. Tu kamu pun, okey. Okey, so dah ada 100. Kemudian ni pun pusingkan lagi. Pusing lagi sampai kena dekat kosong ni tadi. Sampai dia jadi kat kosong. Okey, kemudian kelab usahawan 60. Mana 60? Oh, sini 60. Okey, lukis lagi 60. Okey, kamu pusing lagi. Pusing, jadikan garis yang tadi tu, jadikan dia sifar. Okey, 50 pula. 50 kat mana? Sini. 50. Okey, pusingkan lagi. Jadikan tadi garis tu sebagai sifar. Okey, seterusnya 40. Tengok 40 kat mana? Oh, sini 40. Okey. Okey, bila dah buat garis tu pusing. Sorry. Okey, pusing lagi. Jadikan garis yang kamu dah buat tadi sebagai sifar. Okey, sifar. So, last kali 80. Tengok sifar 80. Okey, betul lah ni 80. Okey, so bila dah siap semua, kamu kena label. Kena label. Okey, jadi yang pertama sekali tadi cikgu tulis kat sini kan. Ialah 30 darjah ialah kelab sign. Kelab sign. Okey, kemudian yang seterusnya ni 100 darjah ialah kelab matematik. Bagus ni kelab matematik. Ramai orang suka matematik. Okey, kemudian seterusnya tu ialah 60 darjah. 60 darjah ialah kelab usahawan. Usahawan. Ni dah boleh tutup dah ni, menyemak je ni. Okey, kemudian yang ini lepas tu cikgu ada 50 darjah ialah kelab reka cipta. Reka cipta. Okey, seterusnya cikgu ada 40 darjah iaitu kelab fotografi. Fotografi. Okey, seterusnya yang last kali 80, sudut 80 kelab kebudayaan. Tengok paling banyak matematik kan? Bagus. Okey, kemudian apa tajuk dia? Tajuk dia jangan lupa tulis tajuk dia. Jenis kelab bagi sekumpulan murid. Jangan lupa juga untuk kamu bagus kalau kamu boleh gariskan dia. Okay, so last kali jangan lupa kita kena buat dia punya
justifikasi. Kenapa kita pilih carta ini untuk menunjukkan untuk menulis ni. Okey, cikgu tulis dulu kejap. Carta pi ini sesuai digunakan untuk membandingkan jenis kelab bagi sekumpulan murid. Okey, sekumpulan murid. Okey, so macam tu. Okey, boleh? Ada apa nak tanya? Boleh? Kamu boleh hasilkan ni carta ni? Boleh hasilkan carta pi? Janani? Boleh, cikgu. Boleh. So Kok Kiong dah siap. Okey, Janani boleh. Okey, so dengan itu kita dah kita dah berjaya buat latihan sampai muka surat 73. Okey, jadi lepas ni apa yang kamu perlu buat ialah kamu ambil gambar yang dah siap tadi muka surat 70, 71, 72, 73, hantar dalam grup. Jadi bila kamu hantar, baru cikgu boleh tulis bahawa kamu capai TP tersebut. Sebab selama ni adalah yang hantar tapi tak ramai, 3-4 orang, 5 orang yang hantar. Jadi cikgu susah nak tulis markah kamu, TP kamu berapa. Okey, sini sebab kita dah buat sama-sama. Okey, kamu nanti lepas kelas ni ambil gambar, tolong upload dalam grup. Okey? Okey, jadi hari ni baru sampai carta pi. Okey, sebenarnya cikgu dah sediakan ni. Cikgu dah, kalau sempat tadi ingatkan nak ajar garis tapi nampaknya tak sempat. Kita sampai carta pi pun carta pi lah. Yang penting semua orang dapat siapkan latihan dia. Okey, so kalau tak ada apa-apa nak tanya, hari ni sampai sini dahulu. Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Anyone want to ask me? Ada cikgu. Tak ada tak ada. Okey, tak ada tanya siapa pun tak ada. Okey, kalau macam tu cikgu jumpa kamu lagi hari Jumaat. Kita teruskan dengan graf garis ya. Okey, bye-bye. Bye-bye semua. Baik, terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima Bye-bye. kasih. Ya, sama-sama. Yes. Bye-bye. Bye, terima kasih, cikgu. Sama-sama Kok Kiong. Bye-bye. Bye-bye Faiz. Sama-sama. Bye cikgu. Ya, sama-sama. Bye. Cikgu, terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Bye. 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 Okay, bye. Go Kayau. Bye. Are you there? Have you finished your work? Go. Okay, bye.